Bismillahirrahmanirrahim. InsyaAllah hari ini kita akan cuba buat satu penambahbaikan pada sheet yang saya buat untuk versi mudah. Jadi macam mana kita nak tambah analisa. Ini adalah permintaan daripada cikgu daripada sekolah SMK Maxwell daripada SMK Maxwell, dia kata dia nak tambah analisa. Jadi macam mana? Baiklah, jom ikut saya. Macam mana kita nak tambah. Baik, so kita mulakan dengan perkara yang pertama, iaitu kita tambah dulu sheet. Kemudian kita namakan dia analisa subjek. Baik, sekarang sheet ni kosong kan. Jadi kita nak bagi ada satu tempat, maknanya kita nak jadikan tempat ni sebagai satu sumber untuk kita tengok semua analisis pada satu tempat. Gitu. Jadi macam kita tengok dekat bahasa Melayu, kita nak tengok yang ni lah, status analisis, status kehadiran, kita nak tengok kan. Jadi kita nak benda-benda ni ada pada satu tempat, iaitu pada analisa subjek. Okey, jom kita start. Mula-mula kita copy dulu tapak untuk kita buat, iaitu yang ni je. Kita ambil yang ni, kita tekan highlight, kita ambil separuh je, tekan highlight. Okey, kita ambil sampai sini. Okey, baik. Kemudian copy dan kita paste. Tekan petak A, petak A2 lah. Tekan Ctrl, tekan B. Dia akan tolong pastekan untuk kita. Okey, kemudian kita kecilkan yang ni. Kecilkan. Nama ni kita besarkan sikit. Kita besarkan sikit. Okey, kemudian bahagian nama ni kita kosongkan. Kosongkan dulu. Highlight, delete. Kemudian ni pun kita tak nak lah. Semua benda ni kita tak nak. Okey, kita highlight sampai habis. Okey, kita zoom out sikit. Okey, nampak saya dah highlight semua. Saya tak nak semua ni, kita delete lah. Okey, kita kosongkan. Kita nak guna petak je. Baik, dan tarikh pun kita kosongkan. Delete. Okey, jadi sekarang kita nak jadikan tempat ni sebagai tapak analisis. Kita rename lah tempat ni. Rename dia kepada yang hitam ni kan. Yang hitam ni kita rename kepada analisis semua subjek di dalam kelas mengikut murid. Contoh kan. Okey, jadi tempat-tempat kosong ni kita isilah subjek. Kita isi subjek. Jadi apa subjek yang ada dalam kelas kita? Contoh, kita mulakan dengan sini, senang tengok sini. Bahasa Melayu, bahasa Inggeris, sejarah, matematik, kita ikut turutan. Bahasa Melayu, bahasa Inggeris, kita buat satu-satu. Inggeris, buat je dulu. Sejarah, kita buat ikut turutan. Kemudian matematik. Okey, matematik. Apa lagi? Sains. Kita buat satu-satu, buat dulu, kita isi dulu bahan kan. Geografi. Kita salin satu-satu lah.
kita dah settle isi bahagian-bahagian subjek yang kita nak. Seterusnya kita akan edit sikit-sikit lah, mana kita susun elok. Nampak kan ni macam tak nampak kan. Okey, baik, sekarang kita highlight semua subjek yang kita key in. Kita pergi help, kita pergi search menu, kita type add text. Dia akan jadi macam ni. Jadi dia akan compress kalimah ataupun perkataan yang panjang, dia akan masukkan ke dalam petak mana dia nampak cukup-cukup lah. Jadi cantik ni. Jadi yang warna orange semua tu kita tukar warna, highlight bahagian yang kita nak tukar. Cantik sikit, ambil lah grey. Okay, grey. Ni pun kita buat grey. Okay, ni pun kita buat grey lah. Baik, bagi yang tempat yang kosong ni, tak apalah, tinggalkan je lah. Mungkin kita nak letak benda lain pula kan. Okay, biar je, tak apa. Tapi kalau nak buang pun boleh. Jadi kalau saya biar je. Kita edit yang mana ada. Okay, kita teruskan dengan membuat kemasan dulu. Kemas dulu biar warna putih semua, yang orange. Jadi yang orange ni kita highlight. Kemudian kita highlight je lah, tekan Ctrl, tekan Shift sampai bawah. Kita buat warna putih, ya. Kita buat warna putih. Yang ni pun sama. Tekan Shift. Kemudian kita tekan cursor ke atas, tarik je sampai sini. Okey. Jadi kita fill color warna putih. Okey, settle. Sekarang kita dah ada satu tapak untuk kita buat analisis. Senang. Jadi analisis semua keluar kat sini. Kita tak perlu belik-belik dah. Okey, faham Jadi kita tak perlu dah nak belik-belik dekat bahagian tab subject. Jadi sekarang kita akan buat tally ataupun synchronize. Jadi nama pun kita nak synchronize dekat senarai murid. Jadi kalau kita isi nombor 1 Aaron, kita nak pastikan juga yang keluar kat sini pun Aaron. Jadi macam mana nak buat? Kena buat macam ni. Kita tekan petak pertama nombor 1, kemudian tekan sama dengan. Tekan sama dengan, dia akan keluar macam ni. Okey. Sama dengan, betul ada petak kecil sikit kan. Okey. Tanpa menekan apa-apa, kita pergi ke bahagian senarai nama. Kita tekan Aaron. Dia akan keluar macam ni, isikan senarai nama. Sebenarnya ini adalah untuk kita buat formula apabila B13 ni isi nama, isikan sesuatu, dia akan tally atau akan synchronize dengan kotak ni, nombor 1 juga. Gitu. Kemudian setelah kita tekan tempat tadi, contoh kan, kita dah tekan Aaron tadi. Okey, tekan, kemudian tekan enter. Okey, dah nampak. Jadi tanpa susah payah, kita type. Apabila kita isi je nama kat sini, nanti sistem akan copy. Itu fungsi sama dengan tu. Okey, jadi macam mana kita nak buat yang lain? Okey, baik. Jadi selepas tu kita tekan Aaron ataupun kotak pertama, letak cursor dekat ujung bucu tu, dia jadi tambah. Kemudian tekan mouse, tekan shift, tarik sampai bawah. Okey, sampai ni, sampai 45. Dia akan buat benda yang sama kita buat, dan dia akan isikan nama-nama murid yang ada dalam setiap petak yang kita isi. Contoh nombor 45 ni kosong kan, jadi kita isi. Contoh, agak-agak keluar tak dekat analisa? Ya, keluar dia akan keluar. Contoh. Okey, jadi kita tak boleh edit nama kat sini, kita kena edit kat sini lah. Okey, lepas tu kita delete, cuba kita delete. Tak ada. Alright, senang. Jadi sekarang
Semua dah boleh nampak. Jadi agak-agak macam mana saya nak buat analisis subjek daripada semua subjek, bahasa Melayu, bahasa Inggeris, sejarah contohnya, ada kat sini. Aaron keluar analisis bahasa Melayu dia, bahasa Inggeris dia, dia akan keluar. Memuaskan ke atau tidak memuaskan. Jadi sama je saya akan guna cara, iaitu sama dengan, kita buat dulu tekan sama dengan, pergi bahasa Melayu, cari Aaron, ambil yang Jun cari Aaron, tekan bahagian status kehadiran. Dia akan keluar bahasa Melayu W9. Betul tu, maksudnya W9 tu maksudnya apa? Dia kedudukan W, dia duduk lajur 9. Okay. Tekan enter, dia keluar memuaskan. Senang Jadi bahasa Inggeris semua sama, kita tekan sama dengan, kemudian kita pergi bahasa Inggeris, pilih Aaron, tekan. Sama juga begitulah dengan subjek-subjek yang lain. Okey, sekarang jom kita siapkan. Okey, jadi kita dah selesai meletakkan ataupun sinkronisekan Aaron pada petak dia. Kita dah selesai sinkronisekan dia. Jadi macam mana pula untuk orang-orang yang lain? Akmal, Chong Kawi, Ding, Di Hong Yang. Okey, jadi gunakan cara sama saya guna kat sini tadi. Kita tekan je kat sini, kita highlightkan semua. Cara highlight macam mana? Tekan shift, tekan buta. Okey, tekan shift dekat keyboard, tekan highlight je highlight sampai sini. Kemudian kita highlight sampai bawah tanpa melepaskan shift.
sampai habis lah. Sampai habis petak. Okey, sampai sini. Alright. Kemudian maaf silap. Kena buat macam ni. Tekan sini. Highlight sampai PJPK. sampai situ. Ini cara betul lah. Kemudian letak cursor jadi tambah. Tekan. Dan tekan shift. Tarik sampailah ke bawah. Dia akan copy semua. Jadi kita nak sampai sini je kan. Sampai Yong Yu Jack kan. Jadi sampai sini je lah kita buat. Kita padam lah yang tak nak kan. Contoh. Kita tak nak sampai sini. Kita padam. Kita padam. Highlight. Delete. Alright. Begitu. Jadi sekarang tulisan dia macam ni kan. Jadi sekarang kita highlightkan semua. Kita betulkan dia punya petak. Kita besarkan sikit lah. Kita highlight. Kita tarik. Dia akan besarkan. Ataupun kita boleh buat wrap. Macam ni. Saya buat macam ni je. Besar. Alright. Jadi semua dah nampak lah. Memuaskan. Jadi macam mana pula kalau kita nak dia jadi ada warna lah. Kalau memuaskan jadi hijau. Tidak memuaskan dia jadi merah. Itu kita kena guna satu trick daripada Excel. Mana kita akan buat satu formula sendiri. Iaitu kita buat formula macam mana? Apabila ada perkataan memuaskan, syarat dia mesti jadi hijau. Kita buat syarat macam tu. Manakala jika ada perkataan tidak memuaskan, kita setting syarat apa? Syarat dia akan jadi merah. Macam mana nak buat? Kita highlight dulu bahagian ni. Highlightkan semua bahagian yang ada kat sini. Contoh highlightkan semua bahagian. Saya dah highlight kan. Jadi right click dekat mouse, right click, dia akan keluar macam ni. Ambil conditional formatting. Tekan. Tekan. Tengok ni kan. Jadi kat sinilah kita nak buat. Jadi syarat dia kita akan buat format rows. Format cell if. Jadikan sel itu jika kita akan ambil text exactly. Jika teks ataupun perkataan itu mirip 100%. Kena ambil yang ni. Tekan exactly apa? Memuaskan contoh kan. Memuaskan. Jadi kita akan set suruh jadi hijau. Tengok jadi hijau kan. Nampak? Cantik tu. Kemudian kita fill color. Pilihlah warna yang kita nak. Warna hijau ni ke. Warna hijau gelap ke. Ikutlah. Warna saya ambil yang ni. Kemudian kita setting dia bold. Tulisan dia warna putih. Tekan done. Baik, tak habis lagi. Jangan keluar. Kemudian kita tekan pula add another rows. Kita nak setting tidak memuaskan ni. Format cell text is exactly. Kita ambil yang tu. Kita setting pula. Kalau tidak memuaskan, kita setting merah. Kan nampak kan? Tekan bold, kita pilih perkataan warna putih. Tekan done. Selesai. Itu sahaja cara dia. Jadi sekarang kita dah buat dia automatic synchronize. Tapi kita ni buat baru bulan Jun ni. Kita tambah sikit. Insert one above. Kita tambah sikit. Tambah. Ini adalah bulan Jun. Bulan Jun 2021. Jadi kita kena buat juga bulan Julai sebab saya buat pelaporan ni ada bulan Jun, ada bulan Julai kan. Jadi
kita buat satu lagi kotak. Cara dia senang, kita tekan sini, tekan nombor 2, kemudian kita pergi bawah sekali 51, kita tekan shift dulu, tekan. Dia akan highlightkan semua. Jadi copy, kemudian kita paste lah kat bawah ni. Kita cuba jadi ke tak. Paste. Tengok, alhamdulillah jadi kan. Jadi kita akan buat perkara yang sama juga kepada bulan Julai. Jadi kita ulang balik saja. Apa yang telah kita buat pada bulan Jun tu. Benda yang sama. Okey. Baik, jadi kita akan buat benda yang sama. Kita ulang balik je. Baik, sekarang jom kita start. Okey, bagi bulan Julai, jangan lupa kita akan synchronize dengan kotak Julai lah. Jadi contoh bahasa Melayu kita akan synchronize dengan bahasa Melayu pada bulan Julai untuk Aaron. Jadi kita pergi ke kotak bawah. Tapi ni tak setting nama lagi kan. Tak apa, kita setting nama je lagi. Okey, tapi yang penting ambil dulu kotak ni. Ambil kotak nombor 1. Kita pun tekan enter. Lepas tu kita tarik je lah. Tarik sampai Yong Yu Jack. Okay, kemudian sebab apa ni dah jadi ni? Sebab kita dah setting dah. Okay, dia mudah lah. Okay, tekan sama dengan, pergi bahasa Inggeris pula. Tengok bulan Julai nombor 1. Tekan enter. Okay, shift, tekan shift, tarik dengan cursor mouse. Sejarah pun kita ulang bersama sampailah habis. Okay, jom. Kita pergi Julai kan. Jangan lupa tu, kita nak synchronize kotak Julai. Kita nak synchronize kotak Julai.
kita dah selesai tambah ataupun synchronize bahagian Julai untuk Aaron Gabriel. Sekarang kita buat macam tadi lah. Kita tekan highlight, kemudian kita tekan shift, kemudian letak cursor, tekan shift pula, tarik dengan mouse, tarik sampai murid yang kita nak. Okey, sekarang dah synchronize. Alhamdulillah. Baik, jadi itu saja cara macam mana kita nak synchronize kan analisa untuk kita letak pada semua subjek semua ada kat sini. Kita zoom out sikit, tengok okey, macam ni. Okey, cantik. Baik, kalaulah kita tak nak petak yang 4 yang hujung ni, delete sajalah. Contohnya pergi sini, tekan right click, kita delete je lah. Delete je. Contoh macam ni, saya tunjuk satu-satu saja. Sebenarnya boleh highlight je. Delete. Okey, kalau nak tambah pergi sini, tekan add, insert one right. Insert one right, dia akan buat satu kotak untuk kita. Okey, kotak ni kan tak ada petak kan. Jadi kita buat macam mana? Highlight, kemudian tekan peta. Okey, ni buat peta untuk kita. Samalah yang ni pun, highlight, sampai situ kita buat peta. Itu sahaja. Terima kasih saya ucapkan. Jadi ada bonus kat sini. Kita tengok kat sini, bulan Julai tak ada nama kan, betul tak? Jadi macam mana kita nak synchronize? Samalah cara dia macam kita buat tadi. Tekan sama dengan, pergi senarai nama murid, pergi Aaron, tekan enter, kemudian letak cursor kat hujung bucu ni, tekan sambil tekan cursor, tarik, jangan lepas shift, tekan shift, jangan lepas. Okey, lepas. Settle. Begitulah dengan bahasa Inggeris, sejarah, matematik. Senang Okey, itu saja sedikit sebanyak tutorial saya nak tunjuk hari ini. Terima kasih saya ucapkan kepada semua yang menggunakan saya punya inovasi, dan terima kasih saya ucapkan juga kepada semua yang mendoakan saya agar saya dapat pindah lah, insyaAllah dapat pindah daripada sekolah ke tempat yang lebih dekat sikit dengan rumah. Terima kasih di atas doanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.